alaihi wasallam ma huwa ahlu. InsyaAllah kita kembali menyambung perbincangan kita dalam kitab Mau'izah ke surat 282. Tiada beza solat awal atau akhir waktu, tanda lalai. Tiada beza solat awal atau akhir waktu, tanda kelalaian. Bismillahirrahmanirrahim. Telah bertanya Abul Aliyah kepada seorang tokoh terkenal, iaitu Imam Hasan Al-Basri, tentang perkara lalai. Apakah itu lalai? Yang mana terdapat dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang yang salat, iaitu orang yang lalai dalam salatnya. Apabila ditanya kepada Imam Hasan Al-Basri tentang lalai dalam ayat tadi, maka jawab Imam Hasan Al-Basri, yang dimaksudkan lalai itu ada beberapa perkara, termasuklah di dalamnya. Yang pertama, lalai hingga tidak tahu berapa rakaat, 2 rakaat ke 3 rakaat, itu lalai yang pertama. Lalai dalam solat, tak tahu, tak teringat ghalib berapa rakaat dah ni, 2 ke 3. Termasuk lalai lupa waktu solat. Yang kedua, lupa waktu solat, lupa nak sembahyang sehingga habis waktu. Lalai yang pertama, lalai dalam sembahyang, lalai tak teringat rakaat berapa. Yang kedua, lalai sehingga tak sembahyang, lepas ataupun luput waktu. Ada ulama tafsir yang menyatakan mereka yang melengah-lengahkan solat sehingga lewat ataupun sehinggalah ke hujung waktu, tidak pula dia merasa runsing kalau dia solat awal ataupun dia solat lewat. Kalau awal dia tidak rasa beruntung, kalau rugi pun dia tak rasa kalut, dia tak rasa dia berdosa. Jadi bagi dia, awal ke dia sembahyang lewat ke, maka tidak ada rasa apa, sama saja bagi dia. Orang yang demikian termasuk dalam kalangan orang yang solat tetapi disediakan baginya neraka, kerana dia tiada kesungguhan melaksanakan kewajipan terhadap Allah, dan solat itu sekadar nak lepas diri saja, lumrah. Dia tidak merasakan solat itu sebagai suatu ibadat, tetapi sebagai suatu terkata buat, dia tak rasa apa. Imam ada 3 maksud. Yang pertama, orang yang dalam solatnya dia terlupa berapa rakaat. Yang kedua, orang yang lalai untuk mengerjakan solat sehingga luput waktu. Tambah lagi sini, yang ketiga, ulama tafsir sebut orang yang mana kalau dia solat awal waktu ataupun dia solat lewat waktu, tak ada beza bagi dia. Dia tidak ada rasa kalau solat awal waktu, bertuahnya aku, beruntungnya aku dapat fadilah awal waktu. Ataupun kalau dia solat lewat waktu, ya Allah, macam mana aku ni, lalai ke tidak, takut-takut terlepas waktu. Dia tak rasa apa-apa. Ini 3 golongan. Kini diperkatakan pula tentang peranan imam. Okey, tadi habis cerita tentang orang yang solat, yakni orang yang mendapat fawailul lil musallin. Apa dia? Maka neraka wil lah, celakalah, ataupun ada sebut neraka wil bagi orang yang solat lalai dalam perkara solatnya ataupun dalam tanggungjawab solatnya. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang solat, alladzina hum an salatihim sahun, iaitu orang yang lalai dalam mengerjakan solat. Baik, habis cerita batu. Sekarang ni kita tengok pula peranan imam. Kita sambung lagi cerita bab solat kita. Peranan imam dan sangkutannya dengan orang yang hendak menjadi imam. Baik, kewajipan atas imam itu banyak. Sama ada tanggungjawab dia sebelum menjadi imam,
sewaktu jadi imam ataupun selepas jadi imam. Nah, ianya meliputi masalah bacaan dalam solat. Begitu juga perkara rukun solat ataupun dan juga perkara-perkara yang berkaitan setelah bagi salam. Muka surat 283. Baik. Beberapa perkara yang menjadi tanggungjawab imam sebelum memulakan solat. Yang pertama, jangan melangkah ke hadapan untuk menjadi imam sekiranya dia sedar para makmum tidak suka akan peribadinya. Yang pertama, sebelum nak jadi imam, kena tengok orang belakang ni suka ke tidak. Jumpa dah ke apa? 283. Baik. Yang pertama, jangan jadi imam, jangan cepat naik jadi imam kalau dia tahu makmum jemaah di belakang ni tak suka ke dia. Disebut di sini para makmum, erti kata majoriti makmum lah. Kalau seorang dua tu kita cerita lain lah. Kalau seorang dua ni orang tu yang ada penyakit hatinya. Tapi kalau ramai-ramai tak suka ke dia, 308 dah. 308. Okey. Tak apa, kita buat piano sikit. Nanti kita pergi situ. Jadi imam ini janganlah naik jadi imam kalau orang belakang tak suka ke dia. Yang ni melibatkan peribadi dia. Peribadi dia ni maknanya dia sebenarnya banyak buat perkara yang menjatuhkan maruah diri dia lah. Nak jadi imam tapi banyak duk main nombor ekor juga, duk tikam nombor ekor juga. Tak jadi. Jadi imam tapi duk main bola pun keluar pendek lagi. Duk jadi imam. Jadi banyak perkara-perkara yang kadang-kadang mungkinlah kita anggap remeh, tetapi sebab kita percaya kepada dia nak bawa kita ni jadi nahkoda. Jadi nahkoda kapal belayar dalam solat menghadap kepada Allah. Baik. Jadi imam itu kenalah orang yang dipandang mulia, dan dia ni diberi keutamaan, mempunyai kemuliaan, keutamaan kerana dia lebih berkualiti daripada jemaah ataupun makmum yang lain. Baik. Kita habis cerita bab imam. Muka surat 308 306. Kaedah menghindar diri dari golongan yang lalai. Muka surat 306. Bukan 308, 306. Kaedah menghindar diri dari golongan yang lalai. Oleh kerana hari Jumaat itu adalah hari raya mingguan. Ni baru betul. Kita cerita bab Jumaat, minggu sudah tu. Sebagaimana lazimnya orang yang menyambut hari raya, maka dia pasti bersiap sedia untuk menyambutnya. Maka sejak hari Khamis lagi sudah bersiap menyambut ketibaannya dengan azam di hati hendak melakukan salat Jumaat pada keesokannya. Macam kita lah. Kita ni nak beraya, maka kita buat persiapan. Kalau hari ni, contoh hari ni 1 Muharram, kita dah masuk 1 Muharram tahun baru, maka kita buat persiapan. Antaranya kita baca doa, baca doa akhir tahun, baca doa awal tahun, sebelum dan selepas maghrib. Dan ada orang yang baca Yasin. Kalau ikut dalam sunnah, tak ada orang buat, tak ada lah Nabi buat baca Yasin malam tahun baru ni. Tapi nak menunjukkan bila sesuatu tu istimewa, maka ibadat kita pun istimewa. Dan kita orang Melayu ni memang dia dekat sikit lah dengan surah Yasin. Jadi kalau kita nak baca surah yang panjang, yang kita tahu ni Yasin. Boleh nak baca Baqarah, tapi sanggup ke tunggu 2 jam setengah baru habis tu?
2.5 jam ni kalau qari, kalau kita rangkak ni kena 4 jam habis Baqarah kita. Ataupun kita baca apa lagi, mungkin kita boleh buat try sekali dah. Tak nak baca Yasin, kita ganti baca Qul Huwallah. Baca Qul Huwallah tapi baca 100 kali. Samalah. 20 minit juga habis tu. Baca Qul Huwallah 100 kali. Qul Huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dapat 100 kali lebih kurang dalam 20 minit juga. Habis dengan surah Yasin tu. Boleh nak buat. Yang penting kita bila ada suatu hari yang istimewa dalam Islam, maka kita istimewakan dia. Baik, kalau macam tadi kita cerita hari Jumaat. Istimewa hari Jumaat kerana ianya hari raya bagi umat Islam, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, penghulu kepada hari-hari dalam seminggu. Maka kita buat persiapan untuk menyambutnya. Baik, jadi kalau kita tadi Ma'al Hijrah ataupun sambutan tahun baru kita, tahun baru Islam kita pada 1 Muharram, maka kita istimewakan dengan doa yang istimewa kita, doa mohon keampunan, doa merafakkan pengharapan kita kepada Allah untuk yang baru ke depannya. Dan kita mulakan tahun baru ini dengan semangat baru, dengan amal soleh yang lebih baik, insya-Allah. Baik, bersiap sedia menyambut hari Jumaat. Banyakkan berdoa, banyak beristighfar, banyak bertasbih mula lepas asar lagi. Pada hari Khamis, beramal sejak hari Khamis bererti menyediakan kerja awal yang mana hasilnya akan dituai di akhirat kelak. Dengan keyakinan yang demikian, maka insya-Allah maka orang ini akan merasa gembira menyambut kemuliaan hari Jumaat sejak petang Khamis lagi. Jadi kalau nak merasai keistimewaan, maka kita kena anggap dia istimewa. Benda istimewa ni kita prepare lebih lah. Macam kita nak pergi sekolah, maka kita buat persiapan untuk awal sekolah tu. Beli baju sekolah dan sebagainya. Raya pun sama, hari Jumaat pun sama. Jadi janganlah hari Jumaat kita ni sama macam hari lain. Bezanya apa dia? Bezanya ada sembahyang Jumaat aja bagi kita. Rugilah kita. Kita ni orang yang mengaji agama, yang mengaji kitab, yang datang masjid. Sepatutnya kita kena ada satu perasaan yang khusus, kena istimewakan hari Jumaat. Dengan memperbanyakkan lagi ibadat, lebih berganda daripada yang hari-hari biasa. Sesuailah sebab dia hari raya. Sebaik-baik doa ialah doa daripada Rasulullah. Kerana sebijak mana pun umat tidak lebih bijak daripada Nabi. Sifat Nabi apa dah yang bijak ni? Fatanah. Nabi ni ada 4 sifat kan? Tabligh, apa lagi? Tabligh, fatanah, apa lagi? Tak ingat ada 4. Sifat Nabi ada 4 lah. Antara satu dia fatanah. Saya tak ingat juga. Baik. Maka jadi dalam perkara berhubungan dengan Allah, pastilah Nabi yang paling tahu. Bila nak berdoa dengan Allah, Nabi yang paling reti, paling tahu, paling bijak cara mana, doa yang macam mana Allah paling suka. Kerana bagindalah yang paling kenal dan memahami kehendak Allah. Antara doa Nabi, Allahumma ghfirli kullah ditquha wa jillah wa awwalahu wa akhiruhu wa alaniyatahu wa sirrahu wa ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni segala dosaku yang kecil maupun yang besar, yang telah lalu ataupun yang kini, yang kulakukan secara terang-terangan ataupun secara sulit, yang aku sedar ataupun aku tidak ketahuinya. Maknanya doa Nabi ini meliputi segala, jami' mani', meliputi segala-galanya, sekecil-kecil sehingga sebesar-besar perkara. Tetapi doanya ringkas sahaja, tak perlu berbunga-bunga. Meskipun doa Nabi ringkas tetapi indah, penuh pengertian. Begitu juga dengan tasbih.
Tasbih ini bererti menyucikan Allah daripada segala sifat kelemahan, daripada segala sifat yang menggambarkan kekurangan. Tuhan mengkehendaki agar manusia sentiasa menyucikannya, bererti tiada sebarang kekurangan. Ada solat khusus yang dinamakan solat tasbih, kan? Solat khusus, solat sunat khusus yang kita lakukan untuk menyucikan Allah daripada segala sifat kekurangan. Mafhum mukhalafah daripadanya. Bila Allah itu suci daripada segala sifat kekurangan, kita pula terbalik. Kita ni banyak melekat kepada kita sifat kekurangan yang menjadikan kita sebagai hamba kepada Allah yang tidak ada terlekat sedikit pun kekurangan-kekurangan, sebarang kekurangan. Jadi sebab tu kalau cerita bab tasbih ni sebenarnya dia ada satu, kalau orang kaji aura lah, ya. Tasbih ni dia ada satu aura yang besar, yang kuat, gelombang yang besar, gelombang yang kuat. Ya, mana kita membesarkan Allah, menyucikan Allah daripada segala sifat yang tak layak bagi Allah. Dalam solat tasbih itu sendiri ada kaedah berubat. Kalau orang yang ada kena penyakit ni, penyakit sama ada penyakit badan, penyakit jasmani, ataupun penyakit rohani, penyakit kejiwaan, maknanya penyakit-penyakit hak kena ni lah, angin-angin ni lah, jenis-jenis sihir ke jin ke apa ke. Jadi antara kaedah nak merawat diri ni, selain daripada kita pergi jumpa orang soleh minta doa ataupun syifa kita panggil lah, Tok Bomo lah, Tok Bomo kata Bomo Ngarut, Tok Bomo ni lah. Selain daripada kita pergi jumpa dengan orang yang pandai merawat ini, kita sendiri, usaha kita antaranya yang ampuhnya insya-Allah adalah solat tasbih. Solat sunat tasbih. Benda tu panas. Jadi makhluk tu tak boleh duduk lama. Dia akan lari sebab panas. Gelombang tadilah, kalau kita kaji bab gelombang. Tasbih ni maknanya kalau 4 rakaat solat tasbih, kita nak habiskan 300 kali tasbih dalam 4 rakaat. 2 kali 2 rakaat 150, 1 rakaat 75 kali tasbih. Nah, solat sunat tasbih ni boleh buat waktu mana pun kecuali lepas subuh ataupun lepas asar. Waktu lain boleh, waktu zuhur boleh, waktu tengah hari pun boleh, ataupun tengah malam ni biasalah. Nah, cuma beza kalau solat waktu siang, kita kata zuhur ke, kalau solat siang maka solat tasbih itu sunat ataupun lebih baik, lebih utama kita buat 4 rakaat tu 1 salam. Ini beza kat situ. Kalau waktu malam, sunatnya kita buat 2 rakaat 2 salam lah jadinya. Itu beza. Ingat, solat sunat kalau waktu siang lebih utama kita buat 4 rakaat. Kalau malam kita buat 2. Dia macam tu. Baik. Sebagaimana yang ada dalam diri manusia sebagai makhluknya yang lemah, yang miskin, yang jahil, yang syirik, dan perkara yang tidak sewajarnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasbih itu membesarkan, menyucikan Allah daripada segala kelemah, sifat-sifat lemah, sifat-sifat tak layak. Dalam masa yang sama memahami kita bahawa bila Allah bebas daripada segala sifat yang tak layak itu, maka sifat lemah itu memang duduk ada pada kita. Dan bila kita lemah, kita mengharap kepada kuasa ataupun kepada zat yang tiada sebarang kelemahan ataupun tiada sebarang kekurangan. Tasbih memang sukar untuk mengarangnya. Paling mampu kita ucap pun kita ulang-ulang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan ada hadis kan? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tasbih ni satu hadis Nabi, dia berat pada timbangan, ringan pada lisan. Lisan nak menyebut ringan je, tapi berat pada timbangan amal. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mulut sebut mudah, tapi di sisi Allah nilainya pada timbangan di mizan itu sangatlah besar, sangatlah berat. Sabda Nabi hadis itu. Baik. Kalau kita boleh sebut lagi tasbih, macam kita sebut ni, macam dalam sebutlah kitab ni Imam Ghazali tulis, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, bukan la ilaha,
la ilaha illa anta. Tulis pada depan la ilaha illa anta, bukan la ilaha, itu silap. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini tasbih ataupun doa taubat. Doa taubat siapa ni? Nabi apa? Dalam perut ikan Nuh tu Nabi Yunus. Nabi Yunus dalam perut dah dia baca, duduk dalam kegelapan 3 hari 3 malam, dia baca ni lah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baik, apakah yang mendorong untuk memulakan sambutan kemuliaan Jumaat sejak petang asar Khamis? Justru kerana saat itulah dikira saat akhir, saat penting. Sebelum terbenamnya matahari, bila masuk maghrib, maka masuklah hari baru, yakni hari Jumaat. Menyambut sejak petang Khamis menunjukkan kesungguhan. Ingat, yang dikira di sini adalah kesungguhan kita di sisi Allah. Allah menilai kerja buat kita, kesungguhan kita atas dirinya. Sungguh-sungguh kita untuk taat, sungguh-sungguh kita untuk menghargai, memuliakan perkara yang mulia ini. Seperti mana menyambut tetamu sejak daripada pintu gerbang lagi, sebelum dia masuk rumah lagi kita dah sambut dia. Baik, apa lagi ni? Kemudian disebut di sini, kita turun bawah lagi. Ada di kalangan ulama berpendapat bahawa ada sejenis kurniaan Allah, yakni selain rezeki yang diminta oleh manusia, kecuali dikurniakan pada petang Khamis dan hari Jumaat. Pada saat yang mustahil itu, sewajarnya kita tidak mengabaikan waktu itu. Maka wajarlah kita mintalah apa saja. Kerana itu antara waktu mustajab doa, waktu lepas asar sebelum maghrib, waktu lepas asar ataupun sampailah maghrib. Sebenarnya sampai maghrib hari Jumaat itu antara waktu mustajab doa, atau disebutkan oleh sebahagian para ulama. Kerana itulah orang tua kita dahulu, bila waktu maghrib tambah-tambah malam Jumaat, memang segala-galanya siap awal. Kalau budak main bola, biasanya orang azan baru balik, budak-budak ke bapak budak ke tapi kalau malam Jumaat tu 15 minit dah balik siap, sebab semua nak kumpul pergi masjid, ready, siap sungguh. Baik, jadi waktu asar sehingga maghrib, waktu asar Khamis sehingga maghrib Jumaat tu, maka itu sebagian ulama menyebutkan ianya salah satu daripada waktu-waktu mustajab doa. Sekiranya petang hari tersebut banyak urusan kita, maka kita boleh istighfar, boleh tasbih, boleh berdoa sambil kerja buat kita tu lah. Mungkin hari Khamis tu kita balik, ada kerja lewat sikit balik, makan jam dan sebagainya, pada halang haiwan ternak duk kebun lagi ke apa semua. Tapi sambil-sambil itu tetaplah kita kena istimewakan juga hari Jumaat. Ini menunjukkan bahawa doa, istighfar, tasbih, zikir yang lain tidak semestinya dilakukan di atas sejadah sahaja. Bahkan waktu kita bekerja, waktu kita sedang dalam perjalanan juga kita boleh berdoa, kita boleh bertasbih. Waktu tengah berjalan boleh doa. Contoh tadi, kita tak ada nak baca doa akhir tahun. Tak ada nak baca doa akhir tahun berjemaah dekat masjid ni. Kita lewat sikit, tapi kita nak mari masjid cuma lewat sikit. Maka on the way kita tu, kita minta, ya Allah, ni doa akhir tahun aku. Kita tak hafal doa tu, cuma apa yang kita boleh sebut, apa dah yang penting kita akhir tahun. Ya Allah, sepanjang tahun ini, ya Allah, terimalah segala amalanku, ampunilah segala dosa-dosaku, ya Allah. Cukup dah tu. Lepas tu bila waktu maghrib tak ada juga berjemaah, ya Allah, tahun baru ini tahun yang lebih baik bagiku, mudahkanlah rezekiku, mudahkanlah segala urusanku, mudahkanlah itu, mudahkanlah ini, terimalah amal ibadatku, ya Allah.
gerakkanlah, hidayahkanlah aku untuk dalam ketaatan kepadamu sepanjang tahun yang akan datang ini. Dah, doa mudah-mudah je. Yang sambil berjalan ni, sambil berjalan, sambil peras motor, sambil bawa motor, sambil bawa kereta tekan minyak, pegang handle, pegang steering, itu doa kita. Jadi doa ataupun zikir ataupun tasbih istighfar ni tak mesti kena duduk atas sejadah. Yang penting maknanya apa dia? Hati kita selalu dapat get connected dengan Allah, tu paling penting. Apa saja keadaan kita, hati kita selalu sentiasa ada rasa bersama dengan Allah. Baik, beramal dengan amal tersebut yang dilaksanakan di masjid dan surau, antara lain hikmahnya adalah untuk mengelak gangguan. Sebab di masjid ni lebih tenang, kita boleh fokus, kita boleh khusyuk. Kalau ramai kalau duduk di tempat yang selain daripada masjid ni, dia banyak sikitlah gangguan. Dalam rumah sendiri pun boleh ganggu. Kita nak sembahyang, nak tengok TV, boleh jadi juga anak duk buah, duk main apa semua, bising juga. Tapi kalau masuk masjid dia lebih tenang. Kalau kita duduk atas kereta boleh juga berzikir, tapi banyaklah suasananya, nak kena mengelak tu, nak kena kona, jadi banyak berfikir juga. Jadi lebih tenang bila kita di masjid. Itu antara kenapa masjid ni jadi tempat yang berkat, tempat utama untuk ibadat. Baik, tetapi alangkah baiknya kalau dilakukan serentak dengan kerja-kerja lain. Kalau zikir, doa, istighfar tadi juga dapat kita lakukan sambil kita buat kerja lainnya. Ini menjadi bukti bahawa setiap ketika dalam kehidupan kita ada zikrullah, ingatan kita kepada Allah. Baik, cuma beza dia macam ni, dia tetap ada beza. Yang tadi zikir dengan kerja tu dia akan jadi sambil-sambil. Sambil-sambil buat memasak kita berzikir. Dia ada istilah sambil-sambil. Maknanya masih lagi ada dua benda. Buat kerja pun ada, zikir pun ada dua perkara dalam hati kita. Tetapi kalau kita duduk khusus untuk berzikir, itu istimewa. Itu lebih baik sebenarnya. Tak boleh lari dah. Duduk berlama-lama semata-mata berzikir, bertasbih, berdoa, istighfar, yang tu khusus kita dengan Allah, itu lebih istimewa. Tetapi kalau waktu lain, sebab kita tidak ada keadaan sebegitu, tidak ada masa untuk begitu, maka lebih baik juga daripada kita lalai ke benda lain, kita buat jugalah sambil-sambil itu. Baik, nak sebutnya apa dia? Sambil buat kerja, ingat kepada Allah, itu baik. Tetapi bila kita duduk khusus untuk mengaji, untuk berzikir, untuk berdoa tadi, itu lebih baik, kerana kita menumpukan tumpuan kita ataupun tujuan ibadat kita itu kerana Allah semata-mata. Baik, ini maknanya kita sanggup menghabiskan masa kita untuk kita dengan Allah. Baik, pada hari Khamis mereka bersiap membasuh pakaian, membersihkan diri dan hatinya daripada segala gangguan yang mungkin menghalang daripada menyambut kemuliaan hari Jumaat. Hayatilah malam Jumaat dengan memperbanyakkan salat sunat, membaca Al-Quran, menggalakkan keluarga dan anak-anak membaca surah-surah dengan fadilat-fadilat yang tertentu seperti yang disebut dalam hadis. Ada surah Yasinnya, kita boleh baca Waqi'ahnya, kita boleh baca Kahfi, kita boleh baca apa lagi setiap malam biasa kita baca apa dia? Al-Mulk. Jadi biar istimewa malam Jumaat ataupun hari Jumaat kita. Jadi kalau malam Jumaat biasanya imam baca apa dia? Imam baca kalau waktu maghrib isyak tu, isyak lah istimewa sikit. Dia akan baca apa dia? Surah Jumu'ah. Surah Jumu'ah. Lepas tu apa lagi? Dia akan baca subuh esok pula Alif Lam Mim Sejadah. Alif Lam Mim. Lepas tu Al-Insan. Kalau malam tu saya lupa, malam tu kita baca Yasin lagi, kita baca Jumu'ah lagi, kita baca Al-Mulk lagi, malam Jumaat. Esok siang tu, subuh tu kita baca Alif Lam Mim Sejadah, kita baca Al-Insan, ada masa lagi kita baca Al-Kahfi sebelum Jumaat. Jadi banyaknya surah kita baca tu. Maknanya istimewa betul hari Jumaat kita, banyak surah kita baca. Sabda Nabi SAW, kegiatan yang disunatkan pada malam ataupun siang Jumaat.
Sabda Nabi, menjadi tuntutan atas setiap Muslim untuk mandi pada hari Jumaat, bersiwak, yakni membersihkan gigi, dan menyapu wangi-wangian jika keluarganya memiliki. Ada 3 perkara. Yang pertama, sunat mandi Jumaat. Bila sunat mandi Jumaat ni? Bermula selepas subuh. Bermula selepas subuh. Bukan sebelum subuh, selepas subuh. Kalau sebelum subuh tu dipanggil mandi sunat pagi lah. Tapi untuk Jumaat ni dia lepas subuh. Dan habisnya maknanya Jumaat je lah. Bila orang azan yang kedua. Tapi seboleh-bolehnya azan pertama tu dah siap lah. Baik, sunat mandi hari Jumaat. Mandi macam biasa, bezanya pada niat. Niat dan meratakan air seluruh badan, itu saja. Baik. Kalau nak tambah istimewa sikit lagi, nak selawat dulu. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagi salam pada Nabi, lepas tu mandi. Dah niat hari Jumaat. Baik. Yang kedua, bersiwak. Nabi istimewakan siwak ni. Biasa Nabi sebut siwak ni kalau tidak menjadi keberatan bagi umatku, maka aku suruh dia bersiwak sebelum sembahyang. Maknanya kalau sembahyang 5 kali, gosok gigi tu 5 kali. Kita gosok gigi 2 kali je. Pagi, malam. Kalau malam, pagi sekali je. Paling kurang tu pagi sekali tu. Tapi Nabi 5 kali. Mana tak bersihnya gigi Nabi. Cemerlang, putih, gemilang. Dia punya senyuman Nabi tu suka orang tengok. Okey. Ni sekarang ni Nabi nak sebut hari Jumaat. Nabi sebut lagi tentang bersiwak, istimewanya siwak. Maknanya tentang menjaga penampilan diri itu. Kan hari raya kan kita pakai baju paling cantik, diri kita yang paling lawa waktu tu. Trim rambut, trim janggut, trim misai semua kita buat. Jadi gigi pun sama di sini. Wakil lah tu. Dan juga menyapu wangi-wangian. Maknanya ada minyak wangi tu, pakai minyak wangi hari Jumaat. Istimewa minyak wangi hari Jumaat ni. Nabi sebut jika keluargamu memilikinya. Maknanya minyak wangi ni benda mahal zaman tu. Jadi orang tertentu je ada minyak wangi ni. Orang yang ada harta. Tapi kita sekarang ni tak ada masalah. Minyak wangi ni ada, mudah nak dapat. Dekat masjid pun ada orang tinggal, ada orang wakaf, sedekah. Baik. 3 perkara: mandi, bersiwak, dan menyapu wangi-wangian. Ini antara sunat hari Jumaat. Lelaki muslimin dan perempuan muslimat disunatkan mandi pada pagi Jumaat. Tak kira dia lelaki ataupun dia perempuan, dua-dua boleh mandi sunat Jumaat. Jangan kata mandi sunat Jumaat ni nak pergi sembahyang Jumaat je. Mana orang lelaki saja, orang perempuan tak ada mandi sunat. Tidak, dua-dua. Jadi istimewa mandi hari Jumaat, mandi sama dengan kita mandi yang lain, cuma tambah niat. Lelaki baik perempuan. Baik. Kemudian apa lagi? Okey, tak adalah, cukup dah tu. Okey, baik. Masuk waktu subuh sehingga sebelum waktu Jumaat ataupun solat subuh. Baik, itu sajalah untuk malam ini. Wallahu a'lam. 310 tanda puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.